Temu kembali, COVID-19 memberikan pelbagai cabaran, pelbagai ancaman bukan sahaja kepada kesihatan, sudah tentu itu yang paling besar sekali. Tetapi ia juga membawa kesan berantai kepada semua aspek kehidupan dan ekonomi kita. Antara yang paling kita risaukan selain daripada kesihatan adalah keselamatan bekalan makanan kita, khasnya dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan ini. Kita mau bincangkan sedikit sebanyak berkenaan dengan hal ini dan menyertai kita secara langsung dari Skype sekarang, menerusi Skype sekarang adalah Profesor Madya Dr. Syafiq Fahmi Siddiq. Beliau adalah pengarah Institut Kajian Dasar Pertanian dan Makanan UPM dan sering membuat penyelidikan berkenaan dengan situasi keselamatan makanan di negara kita. Okey Prof, kerajaan seringkali mengulangi mesej, jangan risau, di waktu PKP bekalan makanan kita mencukupi. Tapi kami juga mahu meneliti kenyataan ini dari aspek data. Dari segi data, kajian dan statistik yang Prof dan pasukan sudah kumpulkan setakat ini, jawapan mudahnya adalah adakah bekalan makanan kita mencukupi dan terjaga untuk sekurang-kurangnya 2-3 bulan akan datang? Terima kasih Luqman. Soalan itu bagi saya agak susah ya, sebab Luqman bertanyakan tentang sama ada kami mempunyai data yang solid. To answer you frankly, I have no solid data, but there are certain information that I can definitely share with you. Saya boleh berkongsi contohnya seperti bekalan beras ataupun rice. Saya memilih untuk berasa lebih optimistik sebab kalau kita lihat, the orders have been placed a few months before and there is no news that delivery will be disrupted. We heard earlier that Vietnam is banning export. Tetapi apa yang saya faham baru-baru ini, saya rasa apa yang kita pesanan yang kita buat sebelum ini akan sampai ya. Umum kita tahu negara kita mengeluarkan lebih kurang 68-70% beras ataupun padi untuk penggunaan negara dan kita import sebanyak 30%. As long as we can still import from the usual suppliers, I think we should be okay. Setakat ini saya tak menerima apa-apa berita tentang kita tidak dapat apa yang kita pesan sebelum ini. Having said that, I think the only party that actually knows what is going on is Bernas. Kita mempunyai hanya satu pengimport tunggal, iaitu Bernas. Jadi Bernas boleh memberi kita maklumat tentang jumlah yang telah pesanan yang telah dibuat dan bila delivery dan setakat mana. Dan kita juga mempunyai data tentang pengeluaran. I was made to understand. I think the harvesting season was over recently. So kita boleh lihat kembali dan kita boleh estimate. Tapi if you ask me frankly, I think rice should be enough. Kalau kita lihat ada juga bekalan makanan lain seperti protein ayam ya. Kita mengeluarkan self-sufficiency ratio untuk poultry ataupun ayam adalah lebih kurang 100%. Maknanya kita dapat membekalkan untuk penggunaan domestik kita. Tetapi kita bergantung terhadap feed import. Kita mengimport grain corn daripada Argentina dan Brazil. Saya juga difahamkan kita tidak mempunyai masalah untuk mengimport bahan tersebut. You have to understand the orders were made earlier and these companies, they buy forward as far as I think 6, 8, 10 months ahead. Okey Prof, maaf memotong di situ, tapi kita memang masih lagi mengimport banyak bahan makanan kita. Kita mengimport kira-kira setakat tahun lepas lebih 8 bilion sayuran dan buah, hampir 8 bilion, 7.8 bilion ternakan, ayam dan sebagainya, dan juga 4.5 bilion ringgit. Ini semua dalam ringgit. 4.5 bilion ringgit ikan. Kita mungkin boleh kawal situasi keselamatan makanan di dalam negara, tetapi COVID-19 memberikan kesan kepada rantaian bekalan makanan di seluruh dunia. Jadi memandangkan kita masih lagi mengimport banyak bahan makanan, adakah keselamatan makanan kita masih lagi terjaga sekiranya negara-negara luar yang pembekal ini semakin teruk terjejas dengan COVID-19?
Ya, sudah pasti kalau pembekal kita terjejas, mungkin mereka akan mengurangkan ataupun they will definitely restrict export. Tetapi sebelum kita pergi ke situ, tadi ikan misalnya, ikan self-sufficiency ratio untuk ikan adalah agak tinggi, ya. Almost 100%. When you say that we are importing, we are also exporting. So what we can do in this kind of situation is to stop our export. And I think we should have enough for domestic consumption. Okay. Prof, apa yang kita patut lakukan dari sekarang untuk memastikan bekalan makanan kita bahan-bahan yang sensitif, kalau bukan ikan, bahan-bahan sensitif yang mungkin bergantung banyak kepada import dan sebagainya. Apa yang kita boleh lakukan dari sekarang untuk memastikan keselamatan makanan kita sentiasa terjaga sekiranya COVID-19 di peringkat global semakin serius ataupun PKP perlu terus dilanjutkan? Kerana sebagai contoh, kalau padi atau beras ataupun apa-apa tanaman mengambil masa untuk kita tanam dan dapat hasilnya. Jadi apa yang kita boleh lakukan bermula sekarang untuk kita lihat impaknya mungkin 2-3 bulan daripada sekarang? Saya tak rasa kita boleh menambah keluasan tanaman padi kita dalam jangka masa sekarang. You have to understand padi requires irrigation and we don't have the infrastructure. What we can do immediately is to actually try to increase yield. Tetapi yield itu bergantung kepada jenis tanah dan input dan sebagainya. Saya nak nyatakan sedikit tentang bahan-bahan yang kita import. You have to understand there are certain things that we do not produce. For example, wheat flour. We import from America. We import from Australia. Tapi kalau kita lihat, ya, pengeluaran gandum misalnya adalah sangat berintensifkan capital, very capital intensive. So I do not think this kind of cereal grain will be. I'm not saying that they cannot be affected, but you know they don't rely much on labor. They rely mostly on mechanization and capital. In the long run, what Malaysia should do, apa yang Malaysia perlu buat ialah meningkatkan produktiviti pertanian kita, tapi bukan boleh dilakukan esok, ya. It requires a bit of time, but we have to start from now. I think it's about time that we look into our modus operandi.